penafian satu penyataan. Penafian maksud dia kita nafikan. Nampak skrin saya ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Ya, yang saya tunjukkan ni yang kita akan belajar hari ini, bagaimana anda menafikan suatu pernyataan. Dia contoh dia senang saja ya. Awak tengok yang first ni, contoh 4. Nanti contoh ni awak salin dalam buku nota ya. Ni contoh 4 daripada buku teks. Contoh surat berapa ya? Kita nanti awak contoh 4 daripada buku teks. Ini contoh A, dia beri pernyataan dia. Pernyataannya, ya, tengok ni 12 ialah gandaan 5 dan dia dah bagi arahan kat sini ya. Kita tulis pernyataan, bentuk dia, kalau dia kata pernyataan adalah, simbol dia adalah macam ni. Ini simbol pernyataan. Ni P. Ini maksudnya penafian untuk pernyataan. Kalau pernyataan dia tulis P. P untuk pernyataan. Kalau dia letak ada macam negatif depan tu adalah simbol untuk penafian. Penafian bagi pernyataan tu. Penafian pernyataan. Oh, pernyataan belakang atas tu. Pernyataan ni arti tinggal. So, faham tak? Pernyataan dan bukan pernyataannya. Sebelum ni awak dah belajar pernyataan. Hari ni kita nak buat penafian. Nafikan. Maknanya kita akan nafikan dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Ya? Tidak ataupun bukan ni awak kena ikut ayat. Mana yang sesuai. Dia tak ada, tengoklah bahasa lah. Ia banyak melibatkan macam bahasa. Ya? Okey, contoh yang pertama, kita kena tukarkan dia kepada penafian. Ya? Pernyataan ini 12 ialah gandaan 5. Jadi penafian dia jadi apa? Awak kena jadikan dia, tambahkan perkataan tidak ataupun bukan. Jadi yang sesuai 12 bukan gandaan 5. Okey. Faham tak? Senyap je. Faham. Okey. Jadi yang B ni kalau disuruh buat satu pernyataan, jadi apakah? Apakah pernyataan yang awak boleh berikan untuk B tu? Hanis Batrisha? Penafian untuk soalan B. Apa jawapan dia? Ada tak Hanis? Apa tadi cikgu? Soalan B, awak nampak tak dekat skrin ni? 41 ialah nombor perdana kan? Awak berikan penafian bagi pernyataan ini. Apa jawapan dia? Apa jawapannya? Nafikan pernyataan tu. Mana? Patricia? Lamanya tu. Apa jawapan dia? 41 bukan. Bagi ayat penuh lah. Bukan apa? 41 bukan nombor perdana. Ya, bagus. Okay, next untuk contoh C pula. Siapa boleh bagi jawapan? Siapa? Ada volunteer? Kalau tak ada, saya panggil. Any volunteers? Semua gandaan 5 ialah gandaan 10.
Siapa nak jawab? Tak ada saya panggil lah. Siapa ni ada student nama Shan Nathan. Kelas mana ni? Shan Nathan. Ada? Mana Shan Nathan? Soalan C. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Apa dia penafian bagi penyataan tu? Mana Shan Nathan? Tak ada. Mana pergi? Tak ada. Dania boleh jawab? Dania, mana awak? Semua senyap je. Awak dengar tak soalan saya ni? Dengar. Siapa boleh jawab? Jawab. Saya. Siapa tu? Semua gandaan 5 bukan gandaan 10. Betul. Yang lain faham tak? Ini ayat aja, ayat biasa je kan? Tak ada apa benda pun. Awak tambah tidak ataupun bukan. Okey, yang contoh D tu 0.4 meter bersamaan dengan 400 mm. Okey, siapa boleh tolong jawab soalan ni? Siapa? Khalid? Saya. Silakan. 0.4 meter tidak bersamaan dengan 400 mm. Betul cikgu? Ya. Cakap tadi kan, tu tidak bersama dengan 400 mm. So ini senang je kan. Penafian ni awak hanya tambah tidak ataupun bukan dan tak perlu awak nak fikirkan sama ada penyataan tu benar atau salah. Itu saja ya. Tak ada masalah. Very easy yang ni. Okay. Next kita nak tentukan pula, kita nak belajar penyataan majmuk ya. Contoh ni penyataan majmuk ni dia ada dua penyataan. Penyataan itu dia ada penyataan tersebut dia contohnya kat bawah ni. Ini contohnya. Cikgu, ada orang nak masuk. Okey, sekejap. Awinash lagi ada? Ada lagi nak masuk? Awak kena cakap ke saya tak ni tau. Kalau saya tak perasan sebab saya dah share screen. Okey. Tengok contoh 7 ya. Soalan dia bentuk macam ni. Dia kata suruh kita tentukan nilai kebenaran penyataan majmuk yang berikut. Ya. Okey, ada lagi nak masuk tu. Ya. Okey. Bentuk majmuk ni antara favorite question dalam SPM ya. Sebabnya dia tak susah, cuma awak kena hafal table yang atas ni. Nanti saya terangkan macam mana nak memudahkan awak hafal table ni. Senang je sebenarnya. Okey. Saya tunjuk contoh 7 untuk tentukan kebenaran penyataan majmuk. Penyataan majmuk ni dia ada, awak tengok ya, contoh A ni dan. Penyataan ni dihubungkan dengan dan. Dia sama ada penyataan itu dihubungkan dengan perkataan dan ataupun atau. Okey, so tengok yang contoh ni. Contoh B, perkataan apa yang menghubungkan ayat majmuk ni? Nampak tak? Ni, dan kan? A ni pun dan. A ni dan. Lepas tu B pun dan. C dan juga. D dan juga. Banyak sangat dan contoh ni. E ni baru atau. Ya. F atau. Lepas tu G pun atau. H pun atau. Jadi daripada penyataan majmuk ni, contohnya kita nak tengok yang A ni ya.
Dia suruh kita beritahu sama ada ianya benar ataupun palsu. Jadi dia ada dua penyataan sebenarnya di A ni. Ya. A ni ada dua penyataan iaitu ya, A yang penyataan pertama adalah penyataan yang pertama kalau awak tengok pada soalan ni dua, awak tak payah nak baca dua lebih besar daripada 4. Lagi satu, negatif 5 lebih besar daripada 4. Nampak tak? Itu adalah dua penyataan dia. Okey, kalau saya keluarkan dia, keluarkan daripada penyataan majmuk tu, 2 ya, okey, dua pernyataan sebenarnya digabungkan dengan kata huruf dan kan. So awak kena tengok satu persatu. Yang pertama iaitu yang ni lah 2 lebih besar daripada 4. Adakah pernyataan ni benar? Benar ataupun palsu? 2 lebih besar daripada 4. Benar atau palsu? Palsu. Palsu. Jadi palsu. So pernyataan yang mula-mula ni awak letaklah dia sebagai kalau palsu P lah. Letak kat sini. Yang pertama tu P palsu. Lepas tu ada huruf dan. Dan ni daripada soalan. Dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Benar ataupun palsu pernyataan tu? Palsu. Palsu. Palsu juga kan? So dia senang je. Kalau palsu dengan palsu, pernyataan ini jawapan dia adalah palsu. Itu senanglah kan? Ni faham tak? Dan ini adalah awak kena refer pada table ni. Table ni yang awak kena hafal. Ni. Tadi kita palsu dan palsu. Awak tengok palsu, dua-dua palsu. P dan Q ni, P ni ayat pertama, Q ni ayat kedua. Jadi palsu dengan palsu dan di penyambung ayatnya adalah dan. Jadi dia akan jadi palsu. Faham tak? So awak kena tahulah kenyataan yang pertama P dan Q ni benar ataupun palsu. Kalau awak buat salah, nanti awak nak bagi jawapan akhir dia tu pun salah. Dan awak kena hafal dia kalau palsu dengan palsu ni, palsu dan benar dan semua jawapan dia akan jadi benar. Kalau dua-dua palsu, dan ataupun Q pun akan jadi palsu. Jadi yang berbezanya dan awak kena ingat adalah yang dua pernyataan di mana satu adalah palsu. Ni awak kena ingat.
Yang kalau benar dan benar dia akan jadi benar. Palsu dan palsu ataupun palsu dia akan jadi palsu. Jadi yang perlu awak ingat adalah bila dia adalah satu penyataan benar dan satu lagi palsu, ya, kalau dan dia akan jadi palsu, kalau atau kalau atau dia akan jadi benar. Sama je kalau penyataan yang mula-mula ni palsu, lepas tu yang kedua benar dan akan jadi palsu atau akan jadi benar. Yang ini akan sama. Sama dengan table. Table muka surat 61 ni awak tengok bila dia adalah palsu, ni. Palsu, benar, jadi penyataan dia akan jadi palsu. Jadi saya dah ringkaskanlah dalam bentuk macam ni supaya awak ingat. Sebab jawapan dia akan sama. Kalau palsu dulu, kalau benar dulu pun, ni akan jawapan dia ni dua-dua ni adalah sama. Okey. Kita tengok contoh lagi satu. Tengok contoh yang tadi tu kita dah dapat dua-dua palsu. Senanglah kan, dua-dua palsu ataupun dua-dua benar. Jawapan dia akan jadi sama, benar ataupun palsu. Cuba kita tengok soalan nombor contoh yang B pula. B, penyataan yang pertama X campur 3 lebih kecil daripada X tolak 5. Dan 99 ialah nombor ganjil. Jadi adakah X campur 3 kecil daripada X tolak 5 ni benar ataupun palsu? Palsu. Palsu, betul. Betul ke? Yang lain-lain? Sebab awak tengok kat situ kalau nak tahu, kita gantilah nilai dia kan. Kita ganti nilai. Contohnya, kita letak X sama dengan 1. Kalau penyataan yang awak nak carikan jawapan dia, contohnya awak gantilah jadi X sama dengan 1 akan jadi kalau X sama dengan 1 jadi 4 lebih kecil daripada 1 tolak 4 adalah negatif 4 kan. Jadi itu adalah palsu. Jadi awak akan tulis yang penyataan pertama palsu. Yang kedua 99 ialah ganjil, nombor ganjil. Benar ataupun palsu? Benar. Benar. Kalau kita ada dua penyataan Palsu. dan benar, jadi jawapan dia adalah Palsu itu. yang atas ni kan, yang ini. Dia samalah, yang atas bawah ni sama. Bila dua berbeza dan dia akan jadi palsu. Kan? Okey. Lepas tu contoh yang T pula. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Itu benar ataupun palsu? Benar tu. Kuasa 2, palsu? Nombor Benar. kuasa 2 sempurna tu apa? Maksudnya dia ada, dia boleh jadi awak dapat berapa kuasa 2 dapat? 81. Ini adalah yang kita dah buat tadi. Ni adalah jawapannya kan. Kalau nombor kuasa 2 sempurna ni awak kena tahulah ya. Okey, nombor kuasa 2 sempurna ni macam 9. 9 3 kuasa 2 kan? Itu nombor kuasa 2 sempurna. So jadi 81 ni nombor kuasa 2 sempurna atau tidak, kita carikan punca kuasa dia. So punca kuasa 81 dapat berapa? Punca kuasa 81. Kalau nak tahu adakah ianya punca dia adalah punca kuasa 2 sempurna. Jadi awak tekanlah punca kuasa 2 81. Awak dapat 9 kan? Betul. Katakanlah
7. Adakah ia punca kuasa 2 sempurna? Ya atau tidak? 7. Macam mana nak tahu? Tadi saya cakap macam mana nak tentukan? Adiputra 7 kan? Tadi kita nak tentukan ni 81. Awak pergi tekan kalkulator, tahu nak guna kalkulator? Punca kuasa, lepas tu 81, tekan 81. Dan awak akan dapat jawapan dia 9. Okey, so kalau dapat nombor bulat, maknanya dia adalah kuasa 2 sempurna. Jadi sekarang ni saya tanya awak tekan di kalkulator, tekan simbol punca kuasa 2, tahu kan? Dekat kalkulator, tekan simbol punca kuasa 2, 7. Sama dengan kalau dapat perpuluhan nombor yang bukan nombor bulat, dia bukan nombor kuasa 2 sempurna. Faham tak? Faham. Okey. So awak kalau tak tahu tengok soalan, tak tahulah ni ya ke kuasa 2 sempurna ke tidak, tekan kalkulator, tekan simbol punca kuasa 2 dan masukkan nilai nombor tersebut. Kalau jawapannya nombor bulat, ia adalah kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi kat sini kita letaklah benar. Yang pertama benar. Lepas tu yang kedua, 6 ialah faktor bagi 18. Itu awak tahu. Itu awak kena tahulah basic maths kan. Apa dia faktor bagi 18? Adakah 6 termasuk? Macam mana nak dapat faktor? Ini maths form 1, form 2 awak belajar untuk cari faktor kan. Faktor ni adalah kalau 18, 1 darab 18, lagi berapa? 2 darab 9. kan? Lagi 3 tak boleh, lagi apa? Ada lagi? 6 darab 3. Kan? 3 darab 6. Jadi semua yang dalam ini adalah faktor bagi 18. Ada lagi tak yang lain yang boleh menghasilkan 18? Ada? Kalau tak ada, itu je lah. So kita tengok 6 tu ada dalam ni kan? Ni 6. 6 ada dalam faktor ni 6. Jadi penyataan ini benar. That's why dia tulis kat situ benar. Jadi kalau benar-benar ni tak ada masalah. Jadi kesimpulan dia adalah benar. Okey. Kita tengok contoh yang ada benar palsu pula. Contoh F. Tengok F. Soalan F. Soalan F. 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3. Benar ataupun palsu? Soalan F. Benar. Benarlah kan? 5 darab 5 3 kali, jadi dia adalah 5 kuasa 3. So itu adalah benar. Okey, sekejap. Yang kedua pula, sekarang ni penyataan dalam soalan F ni, kita dah dapat benar kan? Iaitu benar, lepas tu atau. Atau yang kedua penyataan dia adalah punca kuasa 125 sama dengan 5. Itu benar ataupun palsu? Palsu. Berapa punca kuasa 125? 11. Sebab punca kuasa yang dapat 5 adalah 25 kan. So yang ini adalah palsu. Jadi kalau benar atau palsu, atau dia akan jadi benar ataupun palsu? Kita cek balik yang tadi saya suruh hafal tu, yang ni kan. Benar, palsu, atau dia akan jadi? Benar cikgu. Ya, benar. So awak hafal lah. Kalau benar, palsu,
mana-mana satu yang datang dulu, tak kisahlah mana palsu depan ke, palsu di belakang ke, ada dan dia akan jadi palsu. Tapi kalau atau dia akan jadi benar. Macam yang soalan F yang kita jawab ni kan. Dia akan jadi pernyataan ni benar. So ingat satu je lah. Kalau dan palsu, atau mestilah benar kan? Salah satu. Okey, contoh yang H, katakan H. H 4 sama dengan 11. Tu benar atau palsu? Pernyataan yang pertama tu. Tak tahu, tekan kalkulator lah kan? Benar. Ya, benar. So yang itu benar. Lepas tu atau 4 campur 7 sama dengan 11. Benar atau palsu? Benar. Benar. Tapi kalau atau benar, jawapannya mesti apa? Benar atau palsu? H tu. Jawapan dia benar ataupun palsu? H? Benar. Ya, sebab dia dah tak ada perkataan selain daripada benar. Benar. Ya. Kalau palsu, palsu. Tak payah tengok dia atau dan, dia memang jawapannya akan jadi sama dengan soalan tu. Okey. Boleh faham? Jadi awak kena hafal lah. Awak kena hafal yang tu yang saya cakap tu. Cara nak hafal tu dah saya permudahkan. Yang ini je awak ingat. Ya. Yang bahagian ni je awak ingat. Tak payah ingat yang lain. Dan kalau saya ingat satu je. Ingat yang dan ni je. Dan kalau benar palsu, dan ni akan jadi, jawapan dia akan jadi palsu. Ya, jadi yang lain-lain akan jadi benar lah. Kalau atau dia akan jadi benar. Okey. Itu adalah pernyataan majmuk dan saya kata antara favourite question ya dalam SPM. Dan kalau kita tengok ada contoh soalan ni, soalan latihan sendiri, saya nak test awak. Tengok soalan nombor 2. Dia suruh tentukan kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Okey. Soalan F. Saya suka huruf F ni ya. 4/5 atau 5/4 ialah pecahan wajar. Dia cakap, tu awak kena tahulah pecahan wajar ni macam mana bentuk dia. Jadi 4/5 tu adakah ianya pecahan wajar? Ya. Benar atau palsu? Benar. Benar. Pecahan wajar maksudnya yang atas dia nilai dia kecil atau besar? Kecil. Kecil kan? Itu wajar lah. Kalau tak wajar maksudnya dia ada, kalau kita bahagikan dia akan jadi pecahan yang ada nombor dekat depan dia. Jadi Pecahan bercampur. untuk F ni benar kan? Soalan 2F ianya adalah benar. Lepas tu atau. Benar atau, lepas tu negatif 4 ialah pecahan wajar. Benar ataupun palsu? Adakah ianya pecahan wajar kalau 5/4? Tak. Tak kan? Palsu. So palsu. Jadi dia sama dengan yang ni, iaitu benar atau palsu. Jadi jawapan dia jadi apa? Benar. Yes. Bagus kan? Senang je kan? Okey. Cuba kita test lagi satu soalan H tu. Punca kuasa 4/64 sama dengan 2. Benar atau palsu? Siapa dia? Macam mana nak check? Awak tekan kalkulator je ni. Macam mana nak cari punca kuasa 64/4? Nak tekan macam mana? Palsu ko. Ya? Palsu. Palsu. Kalau sepatutnya awak dah berapa? 64 punca kuasa 4.
Biasa 32. kuasa 2 kan. Sekarang ni punca kuasa 4. Kuasa punca awak kena tekan. Punca kuasa 4. Okay. Lepas tu 64. Awak kan dapat berapa tu? 32 tu. 32. So dia adalah palsu kan. Kalau Ah. palsu lepas tu atau 2 kuasa 3 tu benar Benar. atau tidak? Benar tu. Jadi kita punya pernyataan majmuk ni Benar. Benar. sebab dia adalah palsu atau benar, dia mesti benar kan. Senang je. Okay, so awak hafal yang satu tu je saya cakap kan. Kalau palsu, benar palsu dan akan palsu, kalau atau dia akan jadi benar. Okay, ada soalan? Boleh? Okay, kalau boleh lepas ni saya nak awak jawablah latihan daripada modul awak, tapi sekejap. Yang itu senang, cuma mula-mula je awak macam confused kan. Awak kena tahulah yang mana benar dan palsu. Okey, saya nak sambung sikit je lagi. Yang ini sangat senang juga. Bagaimanakah anda membina pernyataan dalam bentuk implikasi? Ya? Implikasi contohnya ya. Implikasi dia akan ada perkataan jika maka. Jika contoh dekat ni, jika P maka Q. Ya. Ini dinamakan implikasi. Dan daripada implikasi tersebut, P dalam pernyataan tu dipanggil antijadian. Maknanya jika P yang depan tu antijadian, lepas tu maka Q tu adalah akibat. Ya? Ini biasalah ya, dalam maths dia awak jumpa ni. Implikasi, maksud implikasi tu. Okay, macam contoh yang 8 ni awak tengok ya. Dia nyata kat sini, dia bagi antijadian dia K boleh dibahagi tepat dengan 5. Akibat dia K ialah gandaan 5. Jadi untuk tulis implikasi dia, kita kena tambah perkataan jika maka. Ingat kalau implikasi mesti ada jika maka. Jadi jawapan dia jadi jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Itu je implikasi. Boleh? So dalam ni bahagian ini awak belajar implikasi mesti ada jika maka dan jika P yang depan tu adalah antijadian dan yang kedua tu adalah akibat. Boleh? Cuba kita tengok yang contoh yang seterusnya. Ya, contoh 9 ya. Contoh 9 ni dia kata suruh kita tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q berikut. Yang pertama dia bagi implikasi dan dia suruh awak tentukan mana satu antijadian dan mana satu akibat. Jadi jika X adalah faktor bagi 16, yang itu adalah apa? Antijadian cikgu. Ya, yang mula-mula mesti antijadian. Bagus. Lepas tu maka X ialah faktor bagi 64. Jadi dia punya akibatnya, yang mana akibat dia? X ialah faktor bagi 64. Kan? Boleh? Mesti antijadian yang depan, akibat yang belakang. Contoh B pula, jika X tolak Y lebih besar daripada 0, maka X lebih besar
daripada Y. Ni siapa boleh bagi jawapan? Apa dia antijadiannya? Antijadian dari bagi implikasi ini ialah apa dia? Fatin Nur Agila. Apa dia antijadian? Bagi soalan B. Saya tak faham sangat dulu. Tak faham? Siapa? Semua tak faham? Kalau antijadian dari perkataan ni, nampak kan soalan B ni? Nampak tak? Nampak. Yang mula-mula ni dia cakap jika X tolak Y lebih besar daripada kosong, yang depan ni mesti jadi antijadian. Ianya adalah antijadian. Lepas perkataan maka X lebih besar daripada Y, itu adalah akibat. Faham tak, Fatin? Mana Fatin? Mana yang awak tak faham? Itu awak kena ambil, maknanya macam itulah. Yang lepas jika tu adalah antijadian, perkataan atau ayat selepas maka itu adalah akibat. Tak faham? Oh, faham. Dia senang je. Tak payah awak fikir ia sangat susah lah ke tak. Tak, senang je. Jangan risau. So, cuba awak tengok contoh. Contoh yang seterusnya. Contoh 10 ni. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi, ni tak boleh, ni yang lain. Oh, ini yang lain. Tengok contoh yang tadi kita dah buat kan. Saya nak tunjukkan contoh sampai contoh 9 ni aja, ya. Dan tengok soalan, latihan sendiri. Bentuk implikasi ni. Soalan latihan kendiri, soalan nombor 2. Nombor 2 dia kata tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Okey, kalau soalan A, jika X ialah nombor genap, maka X kuasa 2 ialah nombor genap. Jadi antijadian dia yang mana? Muhammad Arif Fitri. Apa dia antijadian dia? Muhammad Arif? Mana Muhammad Arif? Muhammad Arif senyap je, dah hilang. Arif Fitri. Tak tahu? Hamdan. Semua tak jawab ya? Siapa boleh jawab ni untuk soalan 2A? Fatin. Apa dia antijadian bagi soalan 2A ni? X ialah nombor genap. Ya. Akibat dia? X kuasa 2 ialah nombor genap. Bagus. Kan? Dah faham kan? Very simple, senang sangat kalau dia suruh awak keluarkan antijadian dan juga akibat daripada pernyataan daripada implikasi ni. So untuk yang B pula, jika set K sama dengan kosong, bukan, dia tak adalah kosong tu, maka bilangan set K sama dengan kosong. Okey, yang ini pula Muhammad Faris. Apakah antijadiannya? Muhammad Faris boleh jawab? Senyap je. Mana Muhammad Faris? Tak berjawab ni, tak boleh jawab. Sangat senang soalan ni. Ni soalan B. Apa dia antijadian? Siapa boleh jawab? Cepat. Can you volunteer? Sebab dah 1 lebih lah ni, nak habis masa dah. Jika set K.
Jika set K sama dengan set kosong tu, itu adalah kejadian. Okey. Lepas tu akibat yang mana satu? Siapa jawab tadi tu? Akibat dia N kurang K sama dengan kosong. Ya.